Syafa nak tanya, Cucu ada bela haiwan peliharaan? Ada. Di rumah saya ada pelihara seekor kucing. Cubanya bila kita cakap berkenaan dengan haiwan ni, maksudnya dia hidup kan. Betul. Jadi benda hidup ni dia akan terdedah dengan bahaya. Contohnya penyakit dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak berkongsi pada anda bagaimana untuk kita menjaga bukan saja haiwan peliharaan, mana-mana haiwan sekalipun, untuk kita memastikan agar mereka ini tidak dijangkiti penyakit-penyakit yang berbahaya. Kerana ianya tanggungjawab kita bersama. Dan pada hari ini kita bawakan tetamu yang cukup istimewa di sini. Kita bersama dengan Dr. Aida Muhid, pengarah kanan bahagian kawalan penyakit dan biosecurity veterina. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Sihat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita nak bercakap tentang, pasti yang Syu cakapkan tadi, ya, kalau benda yang hidup ni pasti akan ada tendensi untuk mendapat penyakit seperti manusia juga, ya, persis manusia. Jadi kalau boleh Doktor kongsikan situasi penyakit yang berlaku pada haiwan pada masa kini, secara ringkasnya di Malaysia dan global secara umum bagaimana? Okey, Assalamualaikum semua. Jadi untuk makluman semualah, situasi sekarang di Malaysia, seperti yang anda maklum di media masa, penyakit yang sedang berlaku di Malaysia ialah African Swine Fever, penyakit demam babi Afrika lah yang melanda Malaysia sekarang ni. Dan juga kita masih berdepan dengan penyakit rabies di Sarawak, iaitu penyakit anjing gila. Dan penyakit endemik di Malaysia iaitu penyakit kuku dan mulut, iaitu foot and mouth disease, dan juga penyakit brucellosis, iaitu jangkitan yang boleh menyebabkan keguguran pada haiwan ternakan ruminan, iaitu lembu dan kerbau, dan juga tuberculosis, iaitu penyakit, kalau kita kenali penyakit batuk kering lah pada manusia, tapi ada juga penyakit tuberculosis pada haiwan lembu dan kerbau. Dan juga untuk penyakit pada ternakan unggas, iaitu penyakit salmonellosis, dan juga penyakit Newcastle disease atau lebih dikenali sebagai campak ayam. Jadi di peringkat global pada masa sekarang ni, penyakit yang sentiasa berlaku adalah penyakit demam babi Afrika dan juga HPAI, di mana penyakit HPAI melanda hampir kesemua negara di Eropah, di Amerika Syarikat dan juga Asia. Jadi alhamdulillah di Malaysia kita masih bebas penyakit highly pathogenic avian influenza sejak Disember 2018. Dan kita baru mendapat sijil bebas daripada Persatuan Kesihatan Haiwan Sedunia (WOA) untuk penyakit African Horse Sickness pada September yang lepas lah. Alhamdulillah. Okey. Penyakit daripada haiwan ini yang bahayanya itu bukan saja melibat pada haiwan, dia boleh pergi kepada manusia juga. Kalau kita imbas kembali pandemik kan, macam mana penyakit ataupun virus daripada kelawar boleh berpindah kepada manusia dan menyebabkan satu dunia habis kena pandemik kan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita mengelak, satunya penyakit ini daripada terkena haiwan tersebut, dan yang keduanya mengelak daripada menjangkiti manusia? Okey. Untuk makluman penyakit ini sebenarnya ada dua kategori. Satu, penyakit berkepentingan ekonomi yang menyebabkan kerugian kepada peternak atau penyertakan. Kedua adalah penyakit zoonotik. Seperti yang Puan maklumkan tadi, adalah penyakit zoonotik, iaitu penyakit yang boleh menular daripada haiwan kepada manusia. Jadi berdasarkan rekod 60% penyakit haiwan adalah zoonotik. Dan contoh penyakit zoonotik adalah penyakit rabies. Maksudnya rabies boleh berjangkit daripada anjing kepada manusia. Dan menyebabkan jangkitan kepada manusia, menyebabkan kita akan mengalami pening, muntah, lepas itu demam, dan boleh juga menyebabkan koma dan kematian. Dan penyakit ini boleh dicegah dengan mevaksin haiwan tersebut dengan vaksin rabies lah, dan memastikan anjing kita tidak berkeliaran dan bercampur dengan anjing liar yang boleh menjadi sumber kepada virus tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk penyakit, untuk makluman lah, kita pernah mengalami episod penyakit Nipah, iaitu penyakit pada babi pada tahun 1998-99 yang menyebabkan kerugian sebanyak 1.7 juta babi terpaksa dimusnahkan dan melibatkan 107 kematian pada manusia. Jadi di sini adalah penting para peternak untuk melaksanakan biosecurity
yang baik dengan mengamalkan amalan peternakan yang baik di ladang dengan biosecurity yang betul, iaitu memastikan ternakan tu dipagar dalam confinement area dan mengamalkan biosecurity, maksudnya bila ada kemasukan lori ataupun lori ataupun pelawat perlulah membasmi kuman dulu lori atau kenderaan tersebut, dan juga pelawat tersebut perlu menukar pakaian dan basmi kuman lah sebelum masuk dalam premis ternakan. Baik, doktor, bila wujudnya wabak penyakit ini pasti tindakan segera perlu dilaksanakan oleh kerajaan dan juga peternak. Jadi apa antara langkah-langkah yang perlu kita ambil segera sekiranya wabak penyakit ini berlaku di negara kita? Okey, kita memohon kerjasama kepada peternak dan pemuja ternakan bila nampak macam berlaku perubahan fizikal atau perubahan tingkah laku yang sugestif adalah penyakit. Mohon laporkan ke pejabat veterina yang berdekatan supaya kita mengambil tindakan segera untuk mengawal penyakit tersebut supaya rebakannya dapat dihadkan untuk mengurangkan risiko kerugian ekonomi kepada peternak dan juga penularan kepada manusia. Ya. Itu, dan juga pihak DWS bila ada wabak kami akan mengembelingkan tenaga lah, maksudnya kita akan melibatkan semua jabatan dan agensi yang berkepentingan seperti contohnya NADMA, pihak rela, bomba, polis dan juga Kementerian Kesihatan untuk mengekang rebakan penyakit tersebut. Ya. Apa antara peranan KKM ialah dalam kita cerita konteks mencegah penyakit-penyakit? Okey. Untuk KKM Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa bekerjasama dengan Jabatan Veterina bagi kawalan penyakit zoonotik, iaitu penyakit yang merebak daripada haiwan kepada manusia. Contohnya bila untuk penyakit rabies, setiap kes gigitan yang berlaku pada manusia, pihak KKM akan melaporkan secara terus kepada pejabat veterina daerah yang berdekatan dan seterusnya Jabatan Veterina akan membuat pemantauan untuk mengenal pasti sumber gigitan tersebut, sama ada daripada anjing liar ataupun daripada anjing yang bertuan. Dan setelah dikenal pasti, kita akan melaksanakan kawalan, iaitu kita akan kuarantin selama 14 hari anjing tersebut untuk memerhatikan terdapat tanda-tanda klinikal untuk penyakit rabies. Dan sekiranya ada tanda klinikal, kita akan musnahkan ternakan tersebut, haiwan tersebut dan mengambil otaklah untuk ujian pengenalpastian virus. Ya. Jadi doktor, sekiranya wabak penyakit ini berluasakan di negara kita, pasti akan berlakunya kerugian. Jadi apa pula impaknya kepada ekspor ternakan negara sendiri? Okey, seperti maklum tadi untuk kita beri penekanan untuk penyakit berkepentingan ekonomi. Contohnya sekarang kita dilanda penyakit African Swine Fever. Ini adalah penyakit berkepentingan ekonomi dan tidak zoonotik, tapi dia menyebabkan kerugian kepada peternak lah. Peternak kita terpaksa memusnahkan ternakan dan kalau ikut rekod sebanyak 112 ladang yang terlibat dengan pemusnahan dan hampir 100,000 babi lah yang telah dimusnahkan, dan sudah tentu populasi babi standing pet population kita menurun 10% dan menyebabkan ada implikasi dari segi penurunan bekalan daging babi, dan dia ada impak daripada kekurangan sumber protein dan kita orang awam akan berubahlah kepada daging ayam, dan ia ada implikasi maksud kita domino, maksudnya kita akan menyebabkan kekurangan sumber protein yang lain, contohnya daging ayam dan juga telur. Sebabnya ialah demand melepasi supply kan, jadi akan masalah lain pula nanti kan. Okey, doktor, kalau doktor boleh kongsikan juga bagaimana peranan dimainkan oleh Jabatan Veterina untuk memastikan agar tidak ada penyakit haiwan lain yang dibawa masuk ataupun secara tidak sengaja masuk ke dalam Malaysia. Okey. Jadi untuk kita mengimport ternakan dan produk ternakan daripada mana-mana negara, pihak pengimport tu perlu memaklumkan pada DWS di mana kita akan menjalankan analisa risiko. Maksudnya kita akan dapatkan maklumat dari segi pengurusan kawalan penyakit di negara tersebut dan status penyakit yang ada di negara tersebut untuk kita menentukan apakah mitigasi yang perlu dilaksanakan peringkat Malaysia, dan kita akan menghasilkan protokol import
yang berbeza mengikut status kesihatan setiap negara tersebut. Jadi pengimportan tu perlulah menepati protokol import yang kita tetapkan supaya kita memastikan tiada kemasukan penyakit baru masuk ke dalam Malaysia. Itu salah satu kaedah mitigasi yang kita laksanakanlah. Sebab untuk perdagangan antarabangsa, isu SPS adalah isu utama yang diambil perhatian oleh semua negara. Setiap negara tak akan berani untuk membawa tenakan atau produk daripada negara yang terjangkit, contohnya macam HPAI dan juga penyakit FMD. Itu ada isulah seperti yang tuan-tuan puan maklum ke, di Myanmar Bahasa kita mendapat sukaran untuk mendapatkan baka DOC daripada luar negara sebab kebanyakan negara Eropah dijangkiti penyakit HPAI. I see. Jadi doktor, di kesempatan ini sebagai kata-kata akhir, mungkin doktor boleh kongsikan saranan kepada peternak dan pemunya haiwan di luar sana untuk sentiasa menjaga kebajikan haiwan kesihatan mereka kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama. Silakan. Okey. Untuk Hairan, saya memohonlah kerjasama semua peternak dan pemunya haiwan untuk mengamalkan amalan peternakan yang baik dan pemunya haiwan untuk menjadi pemilik haiwan yang bertanggungjawab yang sentiasa menjaga kesihatan dan kebajikan haiwan masing-masing, dan sekiranya ada berlaku kejadian penyakit perlulah melaporkan segera kepada pejabat veterina yang berdekatanlah supaya kawalan penyakit dapat dilaksanakan dengan segera untuk kebaikan semua. Okey, baik. Terima kasih Dr. Aidam Sumita hari ini di studio untuk memberikan sedikit kesedaran kepada penonton Saat Pagi Malaysia berkenaan dengan penyakit bawaan haiwan dan bagaimana kita boleh memainkan peranan untuk mengelak daripada penyakit itu tersebar.